Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pastinya anda sedang menonton Lensa IPT. Seperti biasa, Lensa IPT kita akan berikan kepada anda informasi-informasi ataupun berdahan berkenaan dengan institusi pengajian tinggi dalam negara dan pastinya perkembangan-perkembangan yang menarik kita akan bawa kepada anda setiap minggu. Minggu ini kita akan bawakan kepada anda satu topik yang cukup dekat dengan hati mahasiswa, iaitu cabaran siswa masa kini. Kita bawakan kepada anda 3 panel dan pastinya kita akan berbicara berkenaan dengan mungkin kewangan mahasiswa, masalah bagaimana untuk melahirkan mahasiswa yang cukup holistik, penuh dengan kemahiran insaniah. Pastinya kita bawakan kepada anda selepas saja ini. Terus setia menonton kami Lensa IPT sebab kami akan bicarakan berkenaan dengan cabaran siswa masa kini. Kita kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Cabaran saya sebagai seorang pelajar adalah dari segi kewangan dan juga pelajaran. Kedua-dua cabaran ini berkaitan kerana ketika saya mempunyai masalah kewangan, saya lebih meluangkan waktu saya untuk bekerja separuh kuasa. Untuk mencari rakan yang sesuai. Kita tahu bila kita melangkah ke alam universiti, kita akan jumpa ramai orang. Dan setengahnya baik dan setengahnya sebaliknya. Pengurusan, tugasan daripada tempat kerja saya dan pembelajaran saya. Cabaran saya adalah presentation pada awal semester. Sebab kita tak dapat pendedahan pada waktu sekolah menengah. Sebab perkara-perkara ni macam kita nak buat slide presentation, design dan isi kandungan semua. Benda ni adalah efek kepada kita punya CGPA. Masalah yang saya hadapi ketika belajar adalah dari segi pengangkutan. Ketika saya ingin mendatangi kelas lebih awal, saya berinisiatif untuk mengambil perkhidmatan e-hailing, di mana ini akan menaikkan kos sara hidup saya dekat sinilah. Halangan yang saya hadapi pada masa muda pelajaran dulu ialah halangan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dengan sesama pelajar. Cabaran saya ialah untuk mendapatkan CGPA yang terbaik pada setiap SEM. Saya mengalami masalah pengangkutan, terutama sekali peningkatan kos untuk balik ke kampung bagi pelajar Borneo, iaitu Sabah dan Sarawak. Kalau kata cabaran tu mostly yang datang kepada saya, selalunya kekangan bekerja lah. Maksudnya diorang tak ada masa macam saya kerja Sabtu dan Ahad, Isnin sampai Jumaat, Sabtu Ahad bekerja. Tapi bagi saya kat Malaysia University ni, lecturer ni sangat-sangat membantu. Sekiranya kelas tak boleh masuk, assignment tak boleh nak buat, kita akan membantu dan berbincang. Dan kita ada WhatsApp group, kita ada website yang kita boleh berhubung sesama pelajar untuk memudahkan lagi. Dalam banyak-banyak cabaran yang kita dengarkan tadi, satu cabaran yang kena dengan hati saya iaitu cabaran untuk maintain, kekalkan CGPA setiap semester. Itu sebenarnya susah juga, bukan sahaja dia, tapi saya rasa semua atau seluruh mahasiswa di satu Malaysia sebenarnya agak sukar untuk mengekalkan CGPA itu. Tapi kita nak bincangkan soal ini berkenaan dengan cabaran siswa masa kini. Kita bawakan kepada anda 3 panel di studio hari ini. Kita bersama dengan Muhammad Nazmi Hakimi, Muhammad Irman yang di-Ketua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Malaysia USM, pelajar sarjana muda komunikasi. Dan juga kita bersama dengan Khairuna Syahira Zainuddin yang di-Pertua 1 Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Terengganu UMT, pelajar sarjana muda pengurusan pengajian polisi. Dan di hujung sana kita bersama dengan Nur Hasyah Harun yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin Unizan, pelajar ijazah sarjana muda bahasa Inggeris komunikasi. Assalamualaikum kesemuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Kalau kita cakap berkenaan dengan cabaran siswa ni, dia rasanya setiap tahun sama kan? Kalau macam tadi kita dengarkan saudara kita cakap CGPA nak kekalkan, nak maintain CGPA itu Nazmi, setiap siswa setiap semester kan mesti ada masalah yang sama. Soalan aku SEM ni susah lah daripada SEM lepas. Soalan dia mesti akan sama. Persoalannya sekarang ni kita nak bawakan pertamanya mungkin soal kewangan kita akan mulakan. Nazmi, kalau kita cakap berkenaan dengan soal kewangan mahasiswa, mungkin Nazmi sebagai yang di-Pertua USM sendiri, di kalangan pelajar, adakah ia memberi beban kepada mahasiswa di USM sendiri? Baik, Syarul dan juga kawan-kawan yang ada pada hari ini. Mungkin boleh saya cerahkan berkaitan dengan beban keuangan mahasiswa ini, saya bahagikan kepada 2. Yang pertama adalah berkaitan dengan sumber pendapatan mahasiswa itu sendiri. Yang kedua adalah berkaitan dengan kos sara hidup mahasiswa. Kerana lain-lain di antara mahasiswa ini, lain pendapatannya.
Misalnya ada yang mendapat tajaan, ada yang membuat pinjaman PTPTN, ada yang datangnya daripada sumber pendapatan, beasiswa orang kata beasiswa Papa dan Mama yang menanggungnya. Namun begitu, kita juga dalam kos isi rumah juga ada B40, M40 dan juga T20 yang mana ini juga memberi cabaran kepada mahasiswa itu sendiri. Dan yang kedua yang mungkin saya katakan seperti tadi adalah berkaitan dengan kos sara hidup mahasiswa itu sendiri. Sebab kalau kita lihat kos sara hidup di luar daripada kampus, ianya mempengaruhi kehidupan di dalam kampus. Misalnya, sekiranya harga makanan naik, di dalam juga akan terkesan. Jadi ini adalah cabaran-cabaran yang mahasiswa perlu hadapi dan juga perlu tempuhi pada masa yang akan datanglah. Baik. Saya rasa kalau kita lihat lebih terperinci berkenaan dengan beban kewangan mahasiswa itu sendiri, mungkin masalah utamanya dari segi kos sara hidup universiti ataupun yuran universiti sendiri. Kalau di UMT mungkin ada cara tersendiri untuk meringankan beban pelajar dari segi kos sara hidup dan juga yuran universiti. Baik. Kalau di Universiti Malaysia Terengganu sendiri, kami pihak universiti telah menyediakan pelbagai program seperti pihak universiti menyarankan pelajar untuk mengikuti job on campus. Di mana pihak universiti sendiri menawarkan job on campus di mana pelajar-pelajar di universiti ini boleh melakukan pekerjaan separuh masa sambil belajar. Dibayar sendiri oleh pihak universiti. Universiti keluarkan duit untuk... Ya, betul. Mereka Contoh pekerjaan di universiti? Contoh sekiranya ada program yang memerlukan key in merit. Jadi mereka akan panggil pelajar-pelajar untuk seseorang pelajar itu menjaga counter merit dan dibayar mengikut masa program tersebut. Maksudnya ikut jam lah ni. Ya, betul. Menarik juga. Kalau di Uniza mungkin ada cara tersendiri. Sebab kalau kita lihat, selain kita nak kos sara hidup, mungkin harian kita kerja dapat duit dan sebagainya. Dapat makan sekali mungkin kan. Kalau bersyarah tu baik, dia bagi makan sekali. Yuran tu agak tinggi sikit nilainya berbanding dengan kos harian. Di Uniza macam mana? Di Uniza sendiri, peringkat Majlis Perwakilan Pelajar kita banyak menerima aduan juga lah berkaitan dengan isu-isu kewangan. Yang mana isu kewangan ini sebenarnya berpunca daripada yuran pengajian. Namun kita lihat setengah universiti pada tahun lepas sendiri, yuran pengajian mencecah hampir RM2,000. Dan sebenarnya saya patut berikan pujian kepada kerajaan kerana telah dalam Belanjawan 2024 kita pun ada inisiatif menghadkan yuran pengajian tidak melebihi RM1,500 dan ini sejajar dengan WPP oleh PTPTN yang mana apabila pelajar mohon mendapat RM1,500 dan mereka akan cover yuran pengajian itu sendiri. Jadinya di Uniza sendiri kita ada seperti UMT, kita ada job on campus juga. Job on campus yang menawarkan perkhidmatan oleh pelajar sendiri dengan bayaran lebih kurang RM6.50 kepada pelajar. Dan antara yang boleh saya kongsikan, mereka boleh menjadi peraika grafik dan juga mereka juga boleh menjadi petugas di gymnasium. Wow, berapa ringgit tadi? RM6.50. Dia bagi tahu. Dia bagi tahu duit sejam. Sangat berbaloi untuk mahasiswa itu sendiri. UMT berapa tak tahu? RM7. RM7? Alamak. 50% USM. Jangan cakap bawah RM7. Alamak, kena mohon naikkan balik. Okey, tak apa. Tapi kalau kita ikutkan sebenarnya bila bicara soal yuran ni, ada juga universiti yang meletakkan yuran tu agak tinggi sedikit berbanding dengan universiti lain dan pelajar-pelajar ni merasa terbeban. Dan adakah patut universiti membebankan pelajar disebabkan yuran semata? Nazmi. Okey, baik. Pada pandangan saya, melihat kepada beban kewangan terutamanya berkisarkan tentang yuran ini, sepatutnya ianya tidak menjadi beban sepatutnya. Universiti tidak boleh membebankan pelajar itu. Namun kita perlu lihat dalam konteks jenis universiti itu terlebih dahulu. Adakah itu adalah universiti awam ataupun institusi pendidikan tinggi swasta? Kalau awam ini banyaknya telah disubsidikan oleh pihak kerajaan seperti yang dikongsikan oleh saudari kita sebelah tadi berkaitan dengan yuran pendaftaran tidak boleh lebih daripada RM1,500 dan sebagainya. Jadi ianya merasakan bahawa ianya merupakan satu tahap yang sepatutnya kita boleh cuba untuk membiayai yuran tersebut. Ianya
tidak timbul beban dan sebagainya, namun ianya kembali semula kepada sumber keuangan atau sumber pendapatan mahasiswa itu sendiri. Ada kalanya mereka ini datang daripada golongan B40, M40 dan juga T20. Ini juga memberi faktor-faktor yang mempengaruhilah beban ataupun tidak. Ya. Setiap universiti saya percaya ada kolej kediaman dan ada kita nak sentuh politik pemilihan pelajar kolej kediaman. Hasha gelak, mungkin Hasha lebih tahu. Tapi UMT mungkin tak kisah dari mana-mana mungkin yuran kolej kediaman tu mungkin kadang tak masuk akal. Pendapat Nasri macam mana? Baiklah, bagi pendapat saya, untuk berkenaan dengan yuran yang tidak masuk akal tu sebenarnya bergantung kepada faktor dengan juga situasi ataupun lokasi strategik kolej kediaman tersebut. Sebab kalau kita boleh tengok, kalau di universiti yang terletaknya di kawasan bandar, logiklah untuk harganya sedikit tidak masuk akal. Tapi dalam masa yang sama kita perlu lihat juga adakah dengan yuran yang kita bayar tu setimpal dengan apa yang kita dapat balik. Contohnya macam kadang-kadang fasiliti yang diberikan tidak setimpal dengan yuran yang kita bayar. Kadang-kadang kebersihannya, keselamatannya tidak diberikan dengan yang baik. Macam tu. Kalau Uniza, UMT mungkin menghadap laut lah kot. USM pun boleh juga, tapi kena ke tengah sikit. Tengah sikit lah. Sebab dia atas gunung USM. Uniza mungkin, Hasha dah beberapa siri di universiti, beberapa semester di universiti. Mungkin dah lihat ada cara tersendiri untuk kita selesaikan masalah kewangan pelajar ni. Hasha sendiri sebagai mungkin yang dipetua, apa solusi untuk selesaikan masalah kewangan pelajar ni sendiri? Untuk mungkin Hasha, kalau Hasha bukan seorang YDP lah, seorang pelajar yang sebagai mahasiswa, kita tahu isu kewangan ini sebenarnya merupakan isu kebajikan yang perlu diambil berat oleh semua pihak, termasuklah mahasiswa itu sendiri, perwakilan pelajar dan juga pihak universiti. Jadinya kalau saya menjadi mahasiswa biasalah kan, mahasiswa yang betul-betul memerlukan sumber kewangan, apa yang saya perlu lakukan adalah kita perlu untuk menjadi mahasiswa yang proaktif, kerana kita tahu sekiranya mungkin kita merupakan pelajar tajaan ataupun pelajar yang mendapat contohnya PTPTN. Jadinya kita sebenarnya kita tahu tidak cukup. Jadi apa yang kita perlu lakukan, kita cari kerja. Contohnya di universiti, di Uniza sendiri kita ada yang disediakan oleh pihak pakat. Pakat juga menyediakan banyak platform-platform untuk mahasiswa bekerja. Contohnya kita ada Tumpu yang mana banyak pelajar menjual, meniaga, dan juga saya sendiri sebenarnya ada buat perkhidmatan e-hailing di Universiti Sultan Zainal Abidin. Sebab apa? Sebab kita tahu kita perlukan sumber kewangan dan perlulah mencari orang kata daripada sumber yang halal lah, orang kata begitu. Maksudnya RM6.50 tak cukup. Tapi itu sebenarnya fenomena sekarang, gig ekonomi, e-hailing, saya kira pendapat Hasha, setuju atau tidak e-hailing kepada pelajar? Ya atau tidak? Kepada pelajar, ya. Ya. Karuna? Ya, saya pun setuju. Okey. Nazmi? Saya juga bersetuju. Okey. Kalau kita cakap berkenaan dengan e-hailing ni, dia dah saya kira mengganggu sikit kita punya jadual belajar. Nazmi macam mana kalau bersetuju dengan soal ini? Mungkin pensyarah mungkin kurang bersetuju mungkin sebab pelajar tak datang kelas, mungkin bawa e-hailing sampai ke lewat malam, sampai tak datang kelas esoknya dengan markah tunggang terbalik. Nazmi, pendapat anda macam mana? Saya yakin dan juga percaya mahasiswa itu ada sebab mengapa dia nak melaksanakan e-hailing, p-hailing dan sebagainya untuk mencari pendapatan, sokongan untuk dia hidup di universiti itu sendiri. Namun ianya perlu dilihat tujuan utama kita di universiti adalah yang pertama adalah berkaitan dengan akademik. Jadi saya yakin dan percaya dengan pengurusan masa yang betul, masa yang terbaik, ianya sebersedikit akan memberikan nilai tambah yang terbaik buat mahasiswa di samping akademik dan juga keuangan itu sendiri. Contoh terdekat kita ambil Hasha, bukan saja wanita pertama yang menjadi YDP di Uniza, tetapi juga e-hailingnya. Cukup membanggakan prestasi Hasha sekarang. Khairuna, mungkin kalau di UMT ada beberapa strategik ataupun langkah-langkah yang universiti ambil, tapi ada juga yang mungkin pelajar sendiri ambil, membebankan pelajar itu sendiri disebabkan ingin selesaikan masalah kewangan. Pendapat Hasha sendiri, Khairuna sendiri.
Okey, pendapat saya sama juga seperti yang saudara Nazmi katakan tadi, pembahagian masa memang sangat penting. Sebab apa saja yang kita nak lakukan, kita kena ingat tujuan utama kita di universiti adalah untuk belajar. Tak kira lah kita nak buat e-hailing ke apa tahu, kita nak join apa-apa program pun, kita kena bahagikan masa dengan betul. Which mean, so kita kena, kita kena fokus macam, hari ni contoh macam sekarang aku nak buat ni dan malam aku nak fokus study. Macam tu. So apa pembahagian masa tu memang sangat penting. Kalau tak dia akan menjadikan tekanan stres kepada kita sendiri. Bila Karina cakap Hasha senyum. Betul ke? Ke sambil-sambil bawa e-hailing tu sambil study? Macam mana? Okay, alright. Pernah ada pengalaman lah musim contohnya baru-baru ni musim exam, student minta hantar ke bus stop. Esok kita ada paper ni. Macam tu. Jadinya jauh ke dia tu ke bus stop? Dekat saja dalam lebih kurang kalau paling jauh 20 minit ke MBKT. Jauh. Dan juga sebenarnya saya setuju dengan kedua-dua rakan-rakan saya pengurusan masa. Namun begitu sebab kita tahu sebenarnya apabila kita buat e-hailing ni sebenarnya banyak membantu mahasiswa itu sendiri. Sebagai MPP saya juga sebenarnya tahu mahasiswa ini apabila kita ada student yang buat Grab, kita secara tak langsung akan tolong diorang untuk kurangkan beban compared tu kalau mereka menggunakan e-hailing yang lain lah. Gitu. Baik. Masing-masing mungkin ada cara yang tersendiri kan. Mungkin kalau Hasha buat e-hailing, mungkin semua kita buat e-hailing. Tapi kita mungkin ada cara yang berbeza untuk selesaikan masalah kita tersendiri. Macam mana kita nak cari masa? Ada yang cakap macam mungkin kalau nak cakap pagi buat bekerja, malam study. Ada juga mungkin pagi study, malam kerja. Ada cara tersendiri. Persoalannya kalau membebankan kedua-duanya, kalau kita fokus akademik, kadang-kadang stres juga kan sebab duit tak ada. Jadi kita nak cerita berkenaan dengan masalah mental. Selepas ini kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Hari ini bila kita sebut tentang kejayaan, kebanyakan esensi. Kementerian Kewangan telah mula menagihkan peruntukan bagi projek-projek yang diumum dalam Belanjawan 2024 kepada pelbagai. Tak apa, aku ada makanan. Okey, duduk dulu. Saya tak pernah pergi check up. Ada lagi satu bos baru bagi nak petang ni juga. Okey. Cik kena gadget je. Bila masuk untuk I? Okey, sorry. Jap. You dah telefon abang ke tak hari ni? Loh, Abah. Maaf, tak sempat angkat tadi. Kau apa tu? Tengah makan sambil tengok ATM Klik. Oh, ATM Klik. Ni, Abah bagi tahu jemaah masjid yang nak tengok program agama tu muat turun ATM Klik. Yelah. Nanti Abah bagi tahu kawan-kawan Abah. Kalau tadi kita dah bereskan soal kewangan, masalah kewangan pelajar dari segi yuran dan juga kita ada ceritakan sikit solusi, kita kongsikan juga tips langsung daripada Hasha yang terlibat secara langsung dalam e-hailing. Kali ini bila kita kaitkan dengan kerja dan juga belajar, dia nak tak nak mesti ada mental, bukanlah mental, masalahnya ada tekanan, ada mungkin depression dan sebagainya. Hasha, saya nak mulakan daripada Hasha. Mungkin ada tak situasi-situasi yang macam
Hasya nak kena kerja. Hasya nak kena cari duit. Dalam masa sama, Hasya seorang YDP dan Hasya juga seorang pelajar yang kena kekalkan CGPA. Apa antara cara untuk nak, bukan cara lagi lah, mungkin apa perasaan waktu tu? Perasaan Okey, tidak dapat dinafikan lah sekarang ni lagi-lagi untuk generasi Z terutamanya kan, mahasiswa kita selepas pasca COVID ni sebenarnya memang sangatlah familiar dengan masalah kesihatan mental. Dan juga kita kena tahu sebenarnya masalah kesihatan mental ini sepatutnya semua orang kena cakna akan kesihatan mental itu sendiri. Mungkin antaranya faktornya adalah tekanan akademik dan semestinya mungkin yang kedua adalah kesunyian. Okey, tekanan akademik sendiri sebenarnya yang menyebabkan kita, contohnya saya sendiri ada kerja, ada MPP kan, ada kerja-kerja MPP dan kita kena fikir pula assignment yang belum siap, benda-benda itu selalu berlaku. Namun saya percaya ia sebenarnya melibatkan support system. Kita perlu ada support system dalam kampus terutamanya. Contohnya kawan-kawan kita lah, kawan-kawan persatuan, ibu bapa dan juga pihak universiti itu sendiri. Dan tadi okey. Okey. Tapi masalah macam ni mungkin sudah lali kita di zaman kini. Nazmi, mungkin ada tak di dalam universiti, saya pasti ada mungkin yang terpaksa mengundur diri daripada universiti, melengahkan ataupun terpaksa berhenti daripada universiti semata-mata untuk tekanan hidup yang tak ada solusi, tak ada jalan keluar. Memang ada, memang tidak dapat dinafikan kes-kes seperti itu sentiasa ada. Namun pihak universiti perlu memikirkan mekanisme yang terbaiklah untuk mengatasi masalah tersebut. Bukan itu sahaja, isu kesihatan mental ini juga boleh sehinggakan mencederakan diri mangsa itu sendiri. Begitu banyak, kalau kita Google saja, begitu banyak kes-kes isu kesihatan mental. Sebab sebelum pandemik COVID-19 melanda dunia, isu kesihatan mental ini tidak popular. Namun selepas pandemik itu, kita lihat isu-isu kesihatan mental ini semakin banyak kita lihat dilaporkan di media sosial dan sebagainya. Jadi ini adalah isu-isu yang perlu kita berikan tumpuan dan perlu mengatasinya dengan secara baiklah. Masalah yang seperti Nazmi nyatakan tadi, Una, mungkin di UMT ada tak cara tersendiri untuk mendekati golongan-golongan yang kita kata, nak kata terpencil tak juga, Una, tapi golongan-golongan yang mungkin lebih rela untuk mendiamkan diri berbanding bercakap dengan orang? Golongan yang seperti itu ada sebenarnya, ada di Universiti Malaysia Terengganu, tapi inisiatif yang kami lakukan adalah pihak universiti ada menyediakan satu pusat di mana pusat itu dipanggil Pusat Kaunseling dan Kesejahteraan Mahasiswa. Pusat itu dia memiliki pegawai-pegawai kaunseling dan pegawai-pegawai psikologi yang berkualiti. Jadi pelajar-pelajar ini yang terpencil tersebut boleh datang berjumpa dengan mereka sekiranya mereka mengalami masalah. Bukan itu saja, UMT juga ada satu ruang yang dipanggil ruang terapi. Ruang terapi itu ada, boleh student datang, bukan saja staff tapi student juga boleh datang untuk mereka berikan segala meluahkan, orang kata meluahkan permasalahan yang mereka ada. Dan juga di universiti juga ada kelab pembimbing rakan sebaya. Kelab pembimbing rakan sebaya ni dia orang boleh kenal pasti pelajar-pelajar yang mengalami, orang kata gangguan, bukan gangguan mental, dia macam kesihatan mental, tekanan macam tu. Jadi dari situ pelajar yang terpencil ni boleh didekati dengan menggunakan sebagai kata, orang kata kelab pembimbing rakan sebaya tu. Dan dalam masa yang sama juga MPP sendiri pun ada untuk mereka datang pada kami menyuarakan aduan ataupun segalanya. Beban di universiti ni sebenarnya banyak kan, kalau kita ikutkan dari segi belajarnya, mungkin dari segi pelajar dan juga pensyarah, pelajar dan juga pelajar, beban di kelas sendiri, beban mungkin kelab-kelab persatuan yang masuk yang mereka ceburi dan sebagainya. Beban di universiti tapi memberi kesihatan mental kepada kita, siapa yang patut bertanggungjawab sebenarnya, Hasya? Universiti atau pelajar itu sendiri? Beban daripada universiti. Baik, untuk soalan ini sebenarnya
kita tidak patut menyalahkan mana-mana pihak lah. Cumanya di sini soal tanggungjawab ini sebenarnya kepada mahasiswa itu sendiri dan juga pihak universiti juga perlu mengambil langkah yang baik untuk kita bantu sama-sama mahasiswa yang mempunyai masalah kesihatan mental. Dan juga sebenarnya sekiranya mahasiswa itu kita tahu bila kita ada kesihatan mental kita akan ada tanda-tanda, contohnya kita kesunyian, kita ada anxiety. Apa yang kita boleh buat sebenarnya mahasiswa approach lah Majlis Perwakilan Pelajar. Kita ada ekskul kebajikan di setiap perwakilan pelajar dan juga di kelab-kelab persatuan. Malah kita juga di UNIZA kita ada unit counselling sama seperti semua universiti dan juga sebenarnya UNIZA sangatlah mementingkan kesihatan mental pelajar dan juga ini dibuktikan lagi apabila program-program yang dianjurkan banyak menjurus ke arah kesihatan mental pelajar itu sendiri. Nazmi, saya bagi Nazmi satu analogi lah. Kita dah kawan bertahun dah lebih daripada 5 tahun kan. Betul. Nazmi, mungkin saya ada masalah tekanan, masalah hidup sebagainya. Masih lagi belajar dan perlukan satu sokongan dan juga hampir membunuh diri. Anda sebagai mungkin seorang rakan, apa yang anda akan lakukan? Pada pandangan saya lah. Yang pertama sekali apa yang saya akan lakukan, of course, kalau you dekat nak terjun ke apa ke, kita akan tahan terlebih dahulu lah. Mengikut kesesuaian. Sebab kita takut disebabkan kita nak membantu, benda itu menjadi lebih teruk. Yang pertama sekali kita boleh laporkan kepada unit counselling untuk mereka fikirkan apakah tindakan dan juga kaedah-kaedah mekanisme yang boleh difikirkan, yang boleh dilaksanakan demi menjaga kesihatan mental itu sendiri. Kemudian kesedaran mental ini juga perlu sentiasa dipergiatkan melalui pembimbing rakan siswa seperti tadi. Di MPP juga kita ada esko kebajikan, esko kesihatan juga ada kalau di USM, dan juga di USM juga kita ada doktor on call, mana 24 hours mereka siap siaga sekiranya ada apa-apa perkara yang kecemasan dan sebagainya untuk dilaporkan kepada mereka. Itu antara sebuah sedikit dan tindakan yang boleh saya ambil sekiranya berada dalam situasi tersebut. Saya cuba bayangkan universiti Sifa Kesihatan Mental, Sifa Depression dikatakan. Hasha, mungkin sebelum benda itu terjadi, mungkin ada langkah-langkah pencegahan yang mungkin Hasha boleh kongsikan. Sebab sekarang ni Hasha memikul berapa beban ni, berapa tanggungjawab dia pegang sekarang ni. Healingnya lagi. Dengan healing. Okey, langkah untuk mengatasi masalah kesihatan mental. Yang pertama, pembahagian masa sangatlah penting untuk mahasiswa sendiri. Kita tahu antara faktor kesihatan mental adalah tekanan akademik dan juga mungkin ada krisis keluarga. Namun saya percaya setiap mahasiswa sebenarnya perlu menguruskan masa untuk, kalau saya sendirilah kan, kita ada MPP, kita ada kerja-kerja lain. Kita sebenarnya perlu bijak dalam menguruskan masa dan yang paling penting adalah make sure anda ada, orang kata, me time, rehat. Pastikan anda rehat secukupnya dan sekiranya anda okey, anda perlu untuk, orang kata, teruskan, move forward, jangan rely on past kita. Wow. Macam ada, tadi saya tengok Una macam tersenyum seorang. Ada pengalaman ke Una? Nak saya kongsikan pengalaman. Cara nak move forward, move on tu sendiri. Mungkin ada yang tengah tengok sekarang ni ada masalah yang sama ke? Nak move on. Nak move on. Yang tak boleh move on. Kalau move on tu tak adalah. Okay. Tapi dari segi macam Hasha kata, me time tu, kita memang kena ada me time tu. Seperti saya sendiri, dulu saya seorang, sebelum menjadi MPP, saya seorang Sekretariat Media dan Komunikasi Majlis Program Pelajar. Jadi seperti yang semua tahu, media ni banyak kerjanya. Jadi dan kerjanya adalah ad hoc, tiba-tiba. Jadi bila ada waktu yang sekejap kosong tu pun saya akan pergi macam, okey, petang ni kena pergi pantai. Tengok UMT dekat dengan pantai kan, macam okey, pergi pantai, macam healing sekejap pun jadi, macam lepaskan tekanan kerja sekejap. Jadi dari situ kita tak adalah rasa macam terlalu terbeban. Jadi macam hilanglah letih tu sekejap. Me time tu sangat penting sebenarnya. Tapi jangan lama-lama sangatlah. Kena healing lah. Kalau dekat RTM ni kita ada bazaria kat belakang. Ada nasi ayam. Itu healing RTM lah. Tapi itu cerita yang di sini. Tapi Nazmi, mungkin kalau di universiti kita lebih kepada ialah nak belajar, dengan belajarnya, dengan katanya tadi bekerjanya.
dengan healing ini lagi, nak move on, masa untuk nak curi-curi masa tu agak kurang. Tadi kita ada cerita berkenaan dengan pembahagian masa. Cara Nazmi membahagikan masa itu sendiri macam mana? Baik, jika disoal kepada saya, kaedah pembagian masa saya kadang-kala ianya tak tentu. Saya lebih pentingkan kalau kita ikut jadual, masing-masing setiap hari jadual tu berbeza. Ada kelasnya di sebelah pagi, ada kelasnya di sebelah tengah hari dan juga petang. Kadang-kala kalau kita kelas pagi, tengah hari tu ada masa free, kita buatlah apa yang kita tak sempat nak buat. Seperti contoh tadi healing dan sebagainya. Yalah, hari ini famous tular dengan perkataan healing kan. Jadi bukan itu saja. Kita sertai pada belah malam kalau free dan sebagainya, kita sertai program-program yang ada di universiti. Kita sentiasa bergaul dengan kawan-kawan, duduk ajak kawan-kawan borak, pergi bersukan. Ini juga merupakan antara perkara-perkara yang boleh membantu kita untuk menangani masalah stres dan juga tekanan yang kita lalui di universiti. Tengok cara perempuan dengan lelaki healing ni lain tau sebenarnya. Sukan. Kalau perempuan dia lebih nak seorang, sunyi kan. Tapi kalau lelaki dia lebih nak jumpa kawan-kawan. Cuba saya tak adalah sains fakta ni, saya tak tahulah kenapa kan. Tapi itu sebenarnya cara healing yang terbaik kan, ataupun cara kita nak settlekan, selesaikan masalah kesihatan mental ni sebenarnya bergantung juga kepada individu masing-masing. Hasha, kalau seorang yang cukup ceria di mata anda. Kita bagi analogi lain, kita bagi analogi lain. Sebab mungkin kita bagi cerita ni sebab mungkin ada yang menonton ni ada masalah yang sama. Dia seorang yang ceria di depan orang ramai. Perempuan selalu ceria depan orang, tapi sebaliknya dia ada masalah yang cukup berat dia bawa tu Nazmi. Hasha, macam mana kita nak detect pelajar ni supaya dia tak tergelincir daripada jalan dia? Okey, seorang yang ceria tiba-tiba mungkin sebenarnya ada orang kata simpan dalam kan. Sebenarnya di sini peranan yang paling penting adalah peranan rakan sendiri. Bagaimana rakan itu kita tahu sifat ataupun sikap kawan kita itu mungkin dia ceria tapi tiba-tiba hari itu dia hilang. Okey, jadi sebenarnya peranan kawan adalah penting untuk kita mengenal pasti sama ada mahasiswa itu mempunyai apa-apa masalah yang perlu diselesaikan. Dan sekiranya ada masalah yang diselesaikan, kita tahu pelajar itu kawan tu ada masalah, kita bawa kepada pihak-pihak yang berkaitan ataupun pihak yang bertanggungjawab kerana tidak semua masalah kita boleh tolong settlekan, tapi kita boleh tolong guide untuk bantu student. Okey, saya tambah sikit. Macam mana kalau mereka tak nak? Kalau mereka tak pakar. Betul, itu sebenarnya berlaku sebenarnya. Kadang-kadang apabila mahasiswa itu mempunyai masalah kesihatan mental kan, mereka cenderung untuk simpan sendiri. Cuma nasihat saya kepada mahasiswa yang mempunyai masalah tersebut, begini, mahasiswa, kita ada saluran-saluran yang betul. Okey, contohnya perwakilan pelajar. Kita ada tempat-tempat untuk kita bertanya di mana untuk kita bantu selesaikan masalah kita. Jadi orang kata jangan simpan seorang-seorang lah untuk masalah-masalah kesihatan mental ni sebenarnya. Saya nampak Hasha mungkin tempat healing yang terbaik untuk dia adalah dalam kereta. Betul tak Hasha? Alamak. Sebab Una dah pergi ke pantai. Takkan nak jumpa pantai dekat-dekat ni, UMT Unisa. Itu sebenarnya cara healing macam-macam. Dan sebenarnya untuk kita nak selesaikan masalah ini, yang paling penting utamanya adalah untuk kita berjumpa dengan pakar. Mereka ini lebih tahu dan juga mereka lebih berpengalaman dan mereka mungkin taklah terlalu arif, tapi mereka tahu apa yang betul dan mungkin apa yang tidak untuk kita. Itu antara cabaran siswa masa kini. Banyak lagi yang kita nak bereskan dalam Lensa IPT hari ini. Ada lagi mungkin beberapa isu yang kita akan bawakan kepada anda, tetapi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Kamu memang cukup licik. Modus operandi kau memang cukup terancang. Kau kenal ni? Razali Iman, 48 tahun. Mangsa mengalami demensia, nyanyuk. Sindrom kemerosotan otak disebabkan kerosakan otak secara berperingkat. 16 Mac 2020 mati. Ni. Ismail Zulkifli, 55 tahun. 1 Oktober 2016 mati. Mangsa disahkan mati disebabkan oleh kencing manis. Ni. Nur Ain Abdullah, 52 tahun. 20 September 2014.
sakit jantung. Itu baru 3 orang yang aku sebut. Sedangkan masih banyak lagi dekat luar yang mati disebabkan oleh kau. Kau meletakkan kesalahan kepada orang lain terhadap jenayah yang kau lakukan. Kau ingat aku tak tahu? Mereka yang mendekati kau. Aku tahu. Aku dah tahu dah itu yang akan keluar daripada mulut kau. Kau satu-satunya pelaku jenayah yang aku tak dapat nak bawa ke muka pengadilan. Dan bukan aku sahaja yang kehilangan orang tersayang disebabkan oleh dia. Tetapi kamu juga. Ayo, kita hentikan. Kalau tadi kita sudah bereskan berkenaan dengan masalah kewangan, masalah kesihatan, Hasha, semua tadi kita percaya mungkin cara yang terbaik adalah untuk berkomunikasi untuk kita selesaikan masalah kesihatan mental. Komunikasi. Sebabkan kita bawakan 2 pelajar saja yang berkomunikasi, kita nak tanya juga soft skill ataupun kemahiran insaniah ni sendiri yang kadang-kadang dalam diri mahasiswa ni dia agak lembek. Kemahiran insaniah itu sendiri, kemahiran komunikasi. Nazmi, awak mungkin sudah berkecimpung dalam beberapa pertandingan pengacaraan, pertandingan pidato, pertandingan debat. Kita pernah bermusuh sekejap lah. Kita pernah bermusuh sekejap di dalam gelanggang. Tapi itu yang kita perlu terima hari ini. Pelajar sekarang ni agak pandang enteng berkenaan dengan kemahiran berkomunikasi itu sendiri. Macam mana Nazmi untuk kita bawakan pelajar ini terus ke depan? Baik, buat para penonton yang bersama dengan kita pada malam ini, kemahiran soft skill ini adalah satu kemahiran insaniah yang paling penting. Of course lah, soft skill itu insaniah kan. Kerana industri-industri di luar sana, mereka ini juga di samping kita nak apply ataupun nak dapatkan pekerjaan itu, kita juga memerlukan satu soft skill yang kita boleh dapatkan perhatian majikan tersebut. Katakanlah saya graduan komunikasi, Hasha dan juga saudari kita di sebelah ini juga graduan komunikasi. Jadi kami sama-sama grad. Jadi apa yang akan membezakan kami bertiga? Dengan adanya soft skill ini sebagai contoh kemahiran, you are presentable, you boleh berbicara di hadapan khalayak ramai, you ada problem solving, you ada critical thinking dan sebagainya. Itu yang dicari oleh industri sebenarnya. Jadi mahasiswa-mahasiswi ini sebenarnya mempunyai bakat. Ini selari juga dengan pertusan landasan Hala 7 KPT yang disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri, iaitu berkaitan dengan pembangunan otak dan juga watak melalui perkembangan ilmu dan juga perkembangan karakter itu sendiri. Jadi mahasiswa perlu menyahut ini dan juga nilai tambah yang ada dalam diri ini untuk menjadi seorang mahasiswa secara holistik lah. Baik. Saya kira kemahiran insaniah ni di semua universiti ada mungkin dalam silibus ini sudah ada diterapkan. Bukan saja anda perlu ke kelab-kelab, masuk ke dalam kelab-kelab dan sebagainya, menyertai pertandingan-pertandingan. Tapi dalam silibus universiti sendiri sudah ada mengetengahkan soal kemahiran insaniah. Contoh komunikasi, problem solver, critical thinking, sebagainya. Di UMT mungkin, adakah ini menjadi satu masalah kepada pelajar? Una? Ya betul. Ni di Universiti Malaysia Terengganu sendiri masih ada juga permasalahan tersebut kerana ada setengah mahasiswa ni mereka macam mana nak cakap, dia mendiamkan diri tanpa mahu mengikut apa-apa program yang ditawarkan oleh universiti. Jadi di situ soft skill mereka ni agak lemah. Jadi di pihak kami sebagai Majlis Program Pelajar, kami ingin menggalakkan lagi lebih ramai pelajar menjadi pengarah program, di mana di situ diorang dapat mengasah soft skill mereka dari segi pengerusannya bagaimana, mengetuai projeknya bagaimana. Jadi pelajar, kita boleh tahu ada pelajar yang ulat buku, yang hanya tahu belajar sahaja. Macam saya.
Kenapa gelak? Kenapa gelak? Okey, sambung. Sorry Una. Ulat buku macam saya. Okey. Ulat buku. Hanya fokuskan kepada akademik tanpa mereka memikirkan untuk meningkatkan soft skill mereka. Sebab apa kita tahu bukan kalau kita punya pointer tu tinggi tapi soft skill kita rendah, jadi bila kita nak bekerja nanti company tu suka nak menerima sebab kita ada kemahiran soft skill yang tinggi tu. Saya rasa kemahiran ni bukan baru-baru lagi. Dia dah soal masalah lama, Hasha. Tapi sampai sekarang kita bicarakan soal masalah kemahiran insaniah, soft skill sebagainya. Kenapa universiti tak ada langkah tak buat kerja ke macam mana, Hasha? Okey, baik. Sebenarnya mahasiswa kita perlu sedar sebenarnya kemahiran insaniah ini sangatlah penting untuk mengatasi masalah-masalah graduan yang tidak bekerja. Okey. Namun begitu, saya tidak mengatakan bahawa universiti tidak menyediakan platform yang terbaik. Contohnya di UNIZA sendiri, saya boleh berikan contoh, UNIZA sangatlah dekat, sangatlah family dengan Hero Community, yang mana Hero Community itu sendiri adalah satu program yang berteraskan sukarelawan dan kemasyarakatan, yang mana mahasiswa perlu untuk turun padang, buat program, mendekati dengan masyarakat. Dan sebenarnya apabila kita join Hero Community yang ditawarkan oleh pihak UNIZA itu sendiri, mahasiswa sebenarnya boleh menambah skill-skill, contohnya seperti kemahiran bercakap dan juga kemahiran problem solving itu sendiri. Di USM, saya rasa GE ataupun kebolipasaran graduan di USM agak tinggi. Tapi adakah itu sudah memenuhi kehendak universiti untuk melahirkan pelajar yang cukup holistik? Baik, saya ingin tambah tadi soalan yang sama untuk Hasha tadi. Kalau di USM, situasinya agak berbeza. Kerana di USM ni keunikannya kita ada pusat pembangunan hebat, yang mana hebat itu adalah satu akronim, atribut kepada H adalah holistik, E adalah entrepreneurship, B adalah balance, A adalah articulate dan juga T adalah thinking, yang mana kelima-lima atribut ini mempunyai niche area masing-masing. Misalnya leadership itu di bawah holistik, pengucapan awam, communication di bawah articulate, entrepreneurship of course berkaitan dengan keusahawanan dan sebagainya. Jadi berbalik pada GE tadi, saya tak pasti bagaimana dengan universiti lain. Kalau di USM, apabila kita graduasi daripada USM, di samping kita menerima segulung ijazah, kita juga akan menerima satu transkrip, iaitu transkrip MyCSD, yang akan memaparkan ke mana hala tuju kita sepanjang kita berada di universiti. Dia ada satu spider wax yang mana kita akan lihat ke manakah kecenderungan, adalah berkaitan dengan kepimpinan ataupun berkaitan dengan keusahawanan ataupun sebagainya. Jadi inilah keunikan yang ada di USM, yang mana boleh mengenal pasti dan memenuhi kehendak industri itu sendiri. Dan juga USM sentiasa meletakkan hebat ini sebagai agenda utamalah dalam pembangunan mahasiswa secara insaniah itu sendiri. Kalau Nazmi, spider webnya ke mana? Menteri ataupun pengacara TV? Tengah-tengah. Tengah-tengah lah. Okeylah, pegawai khas. Una, ada kala universiti dia memenuhi kehendak graduan, hasil daripada universiti itu memenuhi graduan kehendak industri. Ada kalanya universiti ni dia agak demand, Nazmi. Dia ada nak dia nak macam ni. Tapi universiti tak dapat nak beri kepada industri. Di mana silapnya, Una? Ya, pada pandangan saya, universiti telah memberikan yang terbaik untuk mengeluarkan graduan-graduan yang berkualiti. Tapi kalau kita tengok sekarang, trend ekonomi dah meningkat dan juga orang kata kehendak industri juga telah berubah-ubah seiring dengan masa yang ada sekarang. Jadi pada saya, graduan tu sudah cukup soft skillnya, tapi mungkin kurang digunakan. Saya cakap dia tidak mengasah betul-betul soft skill yang diberikan oleh universiti tersebut untuk dibawa ke alam pekerjaan. Jadi oleh sebab itu saya rasa kehendak industri tu dia kurang kepada graduan. Sebab apa? Graduan tidak menonjolkan soft skill yang telah diberikan kepada universiti. Saya suka dengan pandangan Una. Dia berkaitan dengan sistem ataupun program-program secara one-off di universiti. Kalau one-off di universiti memberikan impak kepada pelajar, kita cukup bangga, cukup agree, terima, setuju dengan apa yang dilakukan. Tapi bersifat one-off yang pelajar itu sendiri tak terapkan. Macam mana kita nak katakan itu adalah salah universiti sedangkan pelajar yang tak
mengasah bakat mereka sendiri. Persoalan yang kedua, kenapa universiti masih lagi berdiam diri, Hasha? Okey. Untuk itu universiti sebenarnya sangatlah memainkan peranan yang sangat penting untuk meningkatkan GE setiap universiti. Dan sebenarnya di UNIZA juga kita ada pakat Pusat Kerjaya Teknologi Usahawan dan Jaringan Pintar, dan PTJ ini sebenarnya bertanggungjawab untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada mahasiswa. Antara yang saya boleh kongsikan, kalau di UMT kita ada one off, di UNIZA juga kita ada banyak inisiatif yang diberikan oleh pihak pakat. Contohnya kita ada career fair yang mana mahasiswa di tahun akhir boleh datang ke career fair dan ada sesi temu duga di antara syarikat-syarikat yang kita bawa ke dalam UNIZA, dan ada juga kaunselor kerjaya yang mampu sebenarnya membantu mahasiswa untuk orang kata meningkatkan GE setiap universiti itu sendiri. Soal keusahawanan, mungkin bila diterapkan soal kemahiran keusahawanan ini sendiri, Nazmi, macam saya cakap tadi, di setiap universiti ada mungkin silibusnya program keusahawanan, kursus keusahawanan. Tapi macam saya katakan tadi, itu bersifat mungkin one off. Ada juga yang mungkin mereka tak nampak spider webnya tadi ke arah businessman, ke arah CEO mungkin. Pandangan Nazmi macam mana untuk kita? Yes, keusahawanan ini sifatnya problem solver, critical thinking. Betul. The package yang diberikan. Macam mana, Nazmi? Pada pandangan saya, mahasiswa itu perlu ada satu pemikiran yang dia nak. Kalau kita sediakan platform, kalau pihak universiti sediakan platform tetapi tidak mendapat sambutan yang baik daripada mahasiswa, ini menjadi satu masalah. Apabila kita tawarkan, pasti ada permintaan. Seperti contoh tadi, berbicara soal keusahawanan, saya yakin dan percaya UMT, UNIZA juga ada inkubator usahawannya tersendiri. Ada kosiswa, koperasi siswanya tersendiri, yang mana kita nak melahirkan graduan-graduan. Di samping kita nak mereka ini mendapat pekerjaan, kita nak mereka ini menjadi seorang yang job creator, mencipta pekerjaan untuk orang lain juga. Berapa ramai hari ini yang kita boleh katakan graduan yang telah graduasi daripada universiti dapat menjadi job creator. Jadi inilah yang perlu kita lihat dan juga perlu mengambil iktibar dan menjadikan mahasiswa ini satu mahasiswa yang mana berdaya saing dan juga mampu menjadi seorang yang lebih baik pada masa akan datang. Kalau di USM kita ada hebat, kalau di UNIZA ada pakat, kalau di RTM kita ada Lensa IPT. Jadi Lensa IPT nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, terus bersetia bersama kami di Lensa IPT. Hai. Untuk maklum balas, klik pada butang maklum balas. Hanya dengan 2 langkah mudah untuk membuat aduan atau maklum balas, iaitu langkah 1, jenis aduan. Masukkan jenis, tajuk butiran, kategori dan lampiran sekiranya ada. Kemudian, masukkan maklumat peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan email. Langkah 2, pengesahan akaun. Anda perlu mengisi OTP yang diterima melalui email dalam tempoh 3 minit. Permohonan semula diperlukan sekiranya tidak menerima OTP dalam tempoh ditetapkan atau tamat tempoh pengisian.
Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan ribat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berkhemah. Ia bermula dari rumah kita. Kita berada di segmen terakhir untuk Lensa IPT. Belum habis lagi, mungkin ada 10 minit lagi. Kita nak bicara, mungkin tadi ada sebut berkenaan teknologi. Kalau ikutkan antara kesemua, awak je tak ada teknologi. Tapi Hasya pun di sebalik teknologi itu ada kertas. Alamak. Kita bercakap dengan teknologi ni sebenarnya, adaptasi generasi kita kepada teknologi itu mungkin agak cepat. Mungkin pensyarah juga pun mungkin ada khusus-khusus tersendiri. Tapi teknologi pendidikan itu berbeza dengan teknologi media sosial sebagainya. Nazmi, macam mana untuk kita nak pastikan teknologi terbaru tidak mengganggu akademik semasa? Baik. Bila kita berbicara soal teknologi ataupun kita tambah lagi di belakangnya pendidikan, teknologi pendidikan ini, ianya perlu lihat ke mana arah teknologi itu diguna pakai. Sebagai contoh, hari ini kita ada ChatGPT, ChatGPT, Turnitin dan sebagainya. Perkara-perkara ini sebenarnya membantu pelajar. Tetapi sekiranya ianya disalahguna, tak kisahlah bukan saja dua aplikasi ini, tetapi apa jua, telefon pintar kita juga kalau kita salah guna, tidak memanfaatkannya untuk tujuan pendidikan misalnya, ianya akan menjadi bahana kepada pengguna itu sendiri, akan menjadi lalai dan sebagainya. Jadi dalam ledakan teknologi pada hari ini, mahasiswa itu sendiri perlu beradaptasi dan juga perlu menjadikan teknologi ini sebagai medium perantara. Kalau di hujung jari kita boleh mencari maklumat, boleh mendapat info dan sebagainya, merentasi dunia. Sama juga ahli-ahli akademik dari kacamata pensyarah. Pensyarah juga boleh menggunakan teknologi ini sebagai satu medium untuk membantu mereka dalam kajian, dalam menyemak riset-riset yang dibuat oleh pelajar, misalnya Turnitin dan sebagainya, melihat plagiarism dan sebagainya. Jadi inilah fungsi teknologi pendidikan itu sendiri. Pernah guna, Nazmi? Saya pernah guna. Memang kita pernah gunalah, of course. Sebab misalnya ChatGPT itu sendiri kita gunakan untuk mendapatkan ide-ide. Kalau kita dah tak assignment, kita blank, lost idea dan sebagainya kan. Busy pula. Alamak. Kita type di situ. Betul. Dan dia akan memberikan apa poin-poin yang boleh kita lakukan. Tapi janganlah kita ambil 100%. That's why kita katakan tadi, jangan kita salah guna. Gunakan ianya ke jalan yang baik, baiklah dia. Sebab at the end, yang akan rugi adalah kita sendiri. Betul. Sebenarnya teknologi AI ni saya tambah sikit. Saya pula yang menambah. Teknologi AI ni sebenarnya dia membantu, bukannya menyelesaikan masalah dengan segera. Jadi itu sebenarnya pensyarah pun ada guna juga, pelajar pun ada guna juga untuk membantu. Soal teknologi ini, apa pendekatan mungkin UNA sendiri, selalu tersilap dengan Hasya. UNA sendiri mungkin dalam teknologi baru dalam pendidikan. Okey, pendapat saya, kalau teknologi ni bagi saya dalam perubahan era digital sekarang ini, untuk memasukkan teknologi ke dalam pembelajaran itu sebenarnya dia memang memberikan apa orang kata manfaat, tapi dalam masa yang sama dia juga memberikan cabaran kepada kita. Sebab apa, tak semua pelajar yang dah tahu guna teknologi. Jadi dari situ pelajar dan universiti ada perlu memberikan kerjasama yang baik, di mana kalau di pihak universiti perlu menyediakan mungkin bengkel ataupun tutorial dan sokongan teknik bagaimana untuk menggunakan teknologi itu dengan lebih baik. Bagi pelajar pula, mereka perlu apa orang kata catch up. Bukan hanya memang tradisional tu lebih orang kata lebih faham, belajar di berdepan lebih faham, tapi dalam suasana sekarang, era sekarang, kita perlu memandang ke hadapan. Orang kata macam tu.
Faham. Kalau cakap soal teknologi, ialah penggunaan teknologi semasa dan sekarang, saya percaya mungkin universiti pun ada sediakan beberapa bantuan kepada mereka yang mungkin ada masalah untuk mendapatkan teknologi-teknologi terkini untuk kegunaan belajar atau kegunaan PDP di universiti. Mungkin soal itu dah bereskan. Persoalannya, adakah wajar kita katakan penggunaan teknologi dalam pendidikan ini digunakan sebagai mungkin platform timba ilmu arus perdana? Okey, pada pendapat saya sebenarnya betul. Penggunaan teknologi pendidikan sebenarnya sedikit sebanyak membantu mahasiswa, terutamanya penggunaan AI, ChatGPT. Dan ini selari dengan kita tahu mahasiswa sekarang adalah generasi Z yang senang untuk catch up dengan perubahan teknologi. Dan perubahan teknologi ini sebenarnya perlu orang kata sentiasa kita gunakan oleh mahasiswa itu sendiri dan juga pihak pensyarah dalam memastikan pendidikan kita selari ataupun seiring dengan pendidikan antarabangsa itu sendiri. Ya, saya percaya kalau soal teknologi ini bergantung kepada universiti, bagaimana mereka mengendalikan sistem teknologi. Misalnya di Universiti Melaya, mereka ada software yang untuk walaupun peperiksaan itu dijalankan secara online, tetapi ia tetap juga ada satu sistem yang boleh detect mata kita. Kalau universiti lain mungkin ada juga untuk kita secara lebih mendalam dan juga lebih terperinci berkenaan dengan teknologi. Terima kasih kita ingin ucapkan sebenarnya kepada rakan-rakan kita atas membicarakan isu ataupun topik yang sangat dekat dengan mahasiswa. Itu cabaran siswa masa kini. Terima kasih sebenarnya kita nak ucapkan kepada saudara Muhammad Nazmi Hakimi Umar Irman yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Malaysia USM, pelajar sarjana muda komunikasi, dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Khairuna Syarihah Zainuddin, Naib yang di-Pertua 1 Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Terengganu UMT, pelajar sarjana muda pengurusan pengajian polisi, dan juga terima kasih kepada Nur Hasya Harun yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sultan Zana Abidin Nuzah dan juga pelajar ijazah sarjana muda Bahasa Inggeris Komunikasi. Soal cabaran siswa masa kini, saya boleh garapkan di sini adalah yang pertamanya soal kewangan. Ada solusi, ada cara untuk kita selesaikan masalah itu, dan juga masalah kesihatan juga. Saya percaya ada lagi ruang-ruang yang perlu kita cari dan juga ruang-ruang untuk kita mendalam supaya kita lebih faham dengan apa keperluan dan juga apa yang kita inginkan dalam kehidupan. Sama juga seperti masalah-masalah lain yang kita bawakan kepada hari ini, cabaran-cabaran yang kita bawakan kepada hari ini sudah dibereskan insya-Allah. Terima kasih kepada anda kerana setia menonton Lensa IPT hari ini 23 Februari 2024. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.